Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, kharajtu ata'arradu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla an uslim fawajadtuhu qad sabaqani ila al-masjid faqumtu khalfah fastaftaha suratal haqqah فجعلت أعجب من تأليف القرآن. قال قلت هذا والله شاعر كما قالت قريش. وقال عمر فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم innahu laqawlu rasulin karim wa ma huwa biqawli sya'ir qalilan ma tu'minun. Qala qultu kahin. Qala wala biqawli kahin qalilan ma tazkurun. Tanzilun min rabbil alamin. Walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhazna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin فما منكم من أحد عنه حاجزين إلى آخر السورة. قال عمر فوقع الإسلام في قلبي كل موقع أو كما قال. Hadis Hasan riwayat Imam Ahmad. Daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, kata dia, pada satu hari pada waktu aku belum jadi orang Islam, awal-awal aku sudah keluar rumah dengan niat untuk menghalang dan mengganggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada pergi sembahyang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis ini hadis yang menceritakan tentang Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, nak cerita zaman dia belum Islam, zaman dia benci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata dia saha bangkit awal-awal pagi dengan niat satu aja. Ata'arradu
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia niat satu aja, dia nak pi halang Nabi daripada pi sembahyang masjid. Fawajadtuhu qad sabaqani ilal masjid. Tapi dia kata, tengok-tengok Nabi Muhammad lagi awal dah sampai ke masjid. Dia rasa dia bangkit awal dah. Dia rasa dia awal daripada Nabi. Dia rasa dia boleh halang Nabi di tengah jalan. Tengok-tengok Nabi SAW lagi awal sampai masjid. Faqumtu khalfah. Oleh kerana aku sampai Nabi dah ada dalam masjid, dia kata aku berdiri di belakang. Fastaftaha surat al-Haqqah. Kata pada pagi itu Nabi semayang, Nabi baca surah Al-Haqqah. Faja'altu a'jabu min ta'lifil Quran. Yang mai daripada tujuan awal mula tadi, tujuan jahat, tujuan nak halang Nabi, tujuan nak ganggu Nabi. Bila dia sampai, dia duduk di belakang, dia dengar Nabi duduk baca surah Al-Haqqah. Tiba-tiba dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, hati dia sudah mai rasa kagum dengan ayat Quran. Tuan, ini benda yang kena kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Dan benda yang sama dia berulang-ulang jadi pada zaman-zaman yang berikutnya sampai kiamat. Ada orang yang dia mula-mula mai dengar benda agama, dia mai dengar Quran, dia mai dengar hadis Nabi ini, niat dia tak elok. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala punya kehendak mengatasi kehendak semuanya. Walaupun dia mai mula dengan niat tak elok, tapi dia dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk buka hati, untuk jadi nak terima Islam. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, awal-awal pagi bangkit dengan niat nak pi halang Nabi daripada pi masjid. Tiba-tiba sampai, Nabi sudah sampai dulu pada dia di masjid. Dia berdiri di belakang. Tiba-tiba pagi itu Nabi baca surah Al-Haqqah. Tiap-tiap satu ayat yang Nabi baca tu menyerap dalam hati dia. Dia kata faja'altu a'jabu min ta'lifil Quran. Tiba-tiba sudah jadi takjub, sudah jadi satu rasa kagum dalam hati aku dengan susunan Al-Quran itu. Qala faqultu, kata Sayyidina Umar, haza wallahi sya'ir. Dia cuba lawan hati dia. Hati dia dah mula duk berasa kata Quran ini pelik. Quran ini bukan satu benda biasa. Quran ini bukan sopa bait-bait syair Arab yang dia duk biasa dengar. Tapi dia lawan balik hati dia. Dia kata wallahi hadza syair. Dia kata ini Muhammad ini penyair, dia kata. Dia lawan hati dia. Dia tak mau hati dia jatuh berkenan kepada Nabi. Dia nak lawan hati dia. Kama qalat Quraisy. Dia kata macam mana ramai-ramai orang Quraisy duk kata, Muhammad ni hampa jangan pi dengar langsung. Hampa pi dengar sekali aja, hampa boleh ikut dia. Pasal apa? Pasal Muhammad ini dia penyair yang handal. Bila dia petik kata-kata dia, hampa nanti jatuh hati dengan dia. Lagi bagus pada awal jangan pi dengar. Hari ini pun ada. Hari ini pun ada. Ada orang dia tak mau dengan masjid, dia tak mau dengan program masjid, dia tak mau dengan kuliah pengajian, dia tak mau dengan ceramah agama, dia tak mau dengan Quran, dia tak mau dengan hadis Nabi. Bukan dia tak mau, dia ajak orang lain pakat tak mau. Rupanya yang berlaku dalam masyarakat hari ini sudah pun dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Untuk pertama kalinya dia dengar surah Al-Haqqah masuk dalam hati dia. Tapi dia lawan. Dia kata ini Muhammad ini penyair, dia kata. Kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, elok dia teringat lagu tu. Nabi baca ayat daripada surah Al-Haqqah.
Allah berfirman, innahu laqawlu rasulin karim. Dalam surah Al-Haqqah, Tuhan kata sesungguhnya Quran itu laqawlu rasulin karim. Benar-benar wahyu yang diturunkan kepada rasul yang mulia. Apa yang Muhammad duk baca tu bukan syair. Apa yang Muhammad baca itu bukan gurindam. Apa yang Muhammad baca itu bukan qasidah. Tetapi apa yang Muhammad baca itu adalah kalam Allah yang betul-betul yang Allah bawa turun kepada Rasulin Karim, kepada Rasul yang mulia. Dia baru teringat benda tu Nabi baca. Wa ma huwa biqauli syair. Allah sebut dalam Quran itu bahawa Quran itu bukan kata-kata penyair. Hak dia teringat tadi, jawapan sudah mai. Dia baru duk lawan hati dia, duk kata tak, ini semua bukan kalam, ini adalah kalam penyair. Baru dia ingat macam tu. Nabi baca, wa ma huwa biqauli syair. Quran bukanlah kata-kata penyair. Qalilan ma tu'minun. Allah kata, tapi sikit orang yang beriman dengan Quran itu. Gedebuk kata, kena dia sebiji. Qala qultu kahin. Bila dia teringat tu, Nabi baca menjadi jawapan kepada apa yang dia teringat. Dia kata pula dalam hati dia, kahin. Dia kata Muhammad ini ahli sihir. Kahin ni tok bomo ataupun tukang tenung. Maksudnya ahli sihir, mengaku tahu benda yang orang tak tahu. Dia kata Muhammad ini kahin. Muhammad ni ahli sihir. Aku baru teringat, kata dia penyair, dia jawab, kata bukan penyair. Memang dia ni kahin. Dia ni ahli sihir. Elok dia teringat macam tu. Nabi baca ayat, wala biqauli kahin. Quran itu bukan kata-kata daripada seorang ahli sihir. Jawapan kepada apa yang dia teringat. Qalilan ma tadhakkarun. Tapi sikit orang yang ambil peringatan daripada Quran itu. Tanzilum min Rabbil Alamin. Quran ini turun dari sisi Allah, Tuhan semesta alam. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Tuhan kata dalam surah Al-Haqqah, Tuhan kata kalaulah sekiranya Muhammad kalaulah sekiranya Muhammad ni pandai-pandai duk reka ayat-ayat Quran nak baca bagi orang dengar, la akhazna minhu bil yamin. Tuhan kata kami akan pegang dia dengan tangan kanan, thumma laqata'na minhu alwatin. Kemudian kami akan teteh, kami akan kerat orat jantung dia. Tuhan sebut dalam ayat tu, dan ayat tu Nabi baca dan Umar bin Al-Khattab dengar. Dia baru teringat kata Nabi ni penyair, ada jawapan dia. Dia baru teringat kata Nabi ni ahli sihir, mai jawapan dia. Bukan setakat jawapan kata Muhammad bukan ahli sihir, Tuhan kata pula, kalaulah Muhammad ni mereka, dia pandai-pandai duk reka ayat Quran, duk baca bagi orang dengar, Tuhan kata, satu benda aku nanti buat dekat Muhammad ni. Kalau dia pandai-pandai nak reka agama ni, aku nanti teteh orat jantung dia. Fama minkum min ahadin anhu hajizin. Tuhan kata kalau dah aku ambil tindakan, aku nak teteh orat jantung dia, tak ada siapa boleh halang kami daripada buat begitu. Bukan sahaja Allah bagi jawapan kepada apa yang Sayyidina Umar ingat, bahkan Allah bagi satu amaran keras. Umar dengar. Ila akhir surah. Dia duduk dengar, Nabi duduk baca surah Al-Haqqah daripada satu ayat kepada satu ayat, kepada satu ayat, kepada satu ayat. Dia duduk dengar. Qala Umar. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab, kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab, fawaqa'al islamu fi qalbi kulla mawqa'. Tiap-tiap ayat yang Nabi baca tu duk terjun masuk dalam hati dia, sehinggalah dia rasa seolah-olah Islam sudah terbenam di dalam hati dia.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insiden ini berlaku sebelum kisah Sayyidina Umar pergi rumah adik dia dan adik dia duk baca surah Taha. Sebelum tu dia dah kena benda ni. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Musuh Allah rancang macam-macam muslihat, macam-macam tipu daya, macam-macam strategi, macam-macam taktik, tapi Allah juga ada perancangan dia. Perancangan Allah itulah yang sebaik-baik perancangan. Umar merancang untuk nak merosakkan Islam, untuk nak menghalang Nabi. Tetapi Allah merancangkan sesuatu yang lebih besar. Allah merancangkan Umar menjadi orang Islam dan menjadi orang kuat Nabi. Hak Allah rancang tu jadi. Hak manusia rancang itu tidak jadi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hebat Al-Quran ini. Sehingga dalam sebuah hadis, tapi hadis ini mursal ataupun hadis dhaif. Sebuah hadis menceritakan daripada Ikrimah. Yang Ikrimah ini Maula bin Abbas. Dia adalah hamba kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kata dia qissah Al-Walid bin Al-Mughirah. Annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam اقرأ علي. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليه إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صدق الله العظيم. قال الوليد أعد. فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الوليد والله إن له لحلاوة وإن عليه للطلاوة وما يقول هذا بشر. وقال لقومه والله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه ولا بقصيدته مني ما يشبه هذا الذي يقول شيئا من هذا والله إن لقوله الذي يقول حلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه ليعلو وما يعلى. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Daripada Ikrimah, dia kata ada satu kisah tentang Al-Walid bin Al-Mughirah. Siapa tuan-tuan Al-Walid bin Al-Mughirah? Dia bapa kepada Khalid bin Al-Walid. Anak dia lagi popular. Siapa dia Khalid Al-Walid? Siapa? Satu orang tentera kafir Quraisy yang digeruni, yang kemudiannya masuk Islam selepas peristiwa perang Uhud. Masa perang Uhud tu dia perang belah kafir lagi lawan Nabi. Selepas itu dia masuk Islam. Bapa dia Al-Walid bin Al-Mughirah, bapa kepada Khalid Al-Walid ini satu orang sastrawan besar dalam kalangan kafir Quraisy. Tidak ada orang yang lebih hebat dari segi penguasaan bahasa Arab, sastra Arab pada masa itu lebih daripada Al-Walid bin Al-Mughirah. Maka Allah buat turun Quran sebagai mukjizat besar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal pada zaman itu orang-orang Arab di Makkah ini depa merupakan kelompok manusia yang kagum dengan ketinggian bahasa Arab. Masa tu penyair Arab, sastrawan Arab di Mekah boleh cari makan dengan kepandaian bahasa mereka. Satu ketua kaum tak suka kepada ketua kaum yang satu lagi. Dia pergi cari penyair. Kalau zaman lah, pergi cari gangster. Suruh pukul, buah dalam plastik hitam, lempang dalam sungai Qayan. Zaman tu,
dia pergi cari penyair, suruh penyair ni karang satu syair pejatuh musuh dia. Bila penyair ni buat satu syair yang hebat bahasa ni, gantung di dinding Kaabah. Bila orang mai baca, bahasa syair itu boleh mempengaruhi orang yang dengar ni. Kalau dia tulis nak pergi meluat dekat A, orang yang pergi baca meluat dekat A. Kesan bahasa Arab pada masa tu begitu sekali. Maka Allah turunkan Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bahasa Quran itu dia ting habis segala ketinggian bahasa Arab hak duk ada. Bila Nabi Muhammad duk start baca ayat Quran, Al-Walid bin Al-Mughirah dia rasa tak syok. Pasal ini kerja dia, ini bidang dia, ini bidang kepakaran dia. Dia duk cari makan dengan bahasa Arab ni. Tiba-tiba Muhammad mai duk baca bahasa yang jauh lebih indah daripada bahasa yang dia mampu tulis. Ini kisah dia. Kata Ikrimah, ini kisah Al-Walid bin Al-Mughirah annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata dekat Nabi, ni Al-Walid bin Al-Mughirah yang kata hebat bahasa Arab ni. Dia pergi jumpa Nabi, dia kata dekat Nabi, "Iqra alayya." Dia kata, Muhammad duk dengar cerita kata hang hebat sangat, hang punya bahasa kasar sangat. Hang baca mai apa yang hang doa ada ke hang, baca mai aku nak dengar. Faqara an-nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun." Bahasa macam selalu dengar ayat ni. Ayat ni rasa familiar. Orang putih kata, rasa macam bila kita duduk dengar khutbah Jumaat. Cuma kadang-kadang ada khatib yang terbabas. Dia baca, "Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan." Sebenarnya ayat "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan." Tapi sebab ada lagi satu ayat nak sopa, dia sebut ya'murukum, dia terlajak. Innallaha ya'murukum bil 'adli. Dia tuan-tuan rajin duk tukar-tukar masjid sembahyang Jumaat, 10 masjid pi, 3 masjid. Khatib terbabas. Innallaha ya'murukum. Dia duk baca lagu tu lama dah, benda tu dah jadi wirid di mulut dia. Bila dia baca khutbah, innallaha ya'murukum bil 'adli. Sedangkan ayat dia innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Okey. Nabi baca ayat ni kepada Al-Walid bin Al-Mughirah. Ayat tu cantik. Kita yang tak erti bahasa Arab pun bila hari Jumaat, bila mai khatib baca ayat ni, dia lajak elok. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil dia punya flow tu. Dia punya flow ayat tu. Dia serui, cantik lagu tu. Kita yang tak erti bahasa Arab ni pun dengar. Tuan-tuan boleh bayang dah Al-Walid bin Al-Mughirah dengar ayat ni? Dia orang bahasa. Bila dia dengar Nabi baca, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan." Dia dengar ayat tu, ayat yang turun merambu. Sedap. Bila dia dengar ayat ni Nabi baca, dia rasa sedap tu masuk penuh dalam hati dia. Dia orang bahasa. Qala, kata Al-Walid bin Al-Mughirah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "A'id." Maksud dia apa? Baca lagi sekali. Dia syok. Dia syok dengar. Macamlah kalau tuan-tuan ada kawan duk kerja tulis lirik lagu. Dia main lirik tu. Kita tak erti lirik, tak erti ni dengar biasa aja. Tapi dia ni orang lirik ni, orang hadut tulis lirik ni. Dia dengar tu dia sit ayat liok. Sedap. Dia sit. Dia tanya siapa lirik writer? Dia tanya siapa lirik writer? Pasal dia pun lirik writer. Dia dengar sedap tu, dia kata siapa? Siapa tulis? Siapa lirik writer? Abang nama. Oh, no wonder, dia kata. No wonder. Oh, patutlah. Pasal apa? Dia ni penulis lirik yang handal.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Al-Walid bin Al-Mughirah bila dengar Nabi baca innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, dia syok. Dia kata dekat Nabi, a'id, ulang lagi sekali Muhammad. Nabi ulang lagi, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Dia dengar, dia syok. Faqala wallahi inna lahu la halawah. Terbit di mulut dia secara tidak disangka-sangka. Terbit. Kalau ikut ke dia benci Nabi, kalau ikut ke dia tak suka Nabi, dia tak akan sebut benda tu. Tapi benda ni, orang putih kata spontaneously. Spontan. Dia main terbit di mulut dia. Bila Nabi baca, dia kata dekat Nabi ulang. Bila Nabi ulang, terbit di mulut dia. Dia kata, wallahi, inna lahu la halawah. Dia kata, demi Allah, apa yang Muhammad baca ni, manis. Kan kita duk kata halwa tu, manis. Oh, dia kata manis apa yang Nabi baca ni. Wa inna alaihi lattalawah. Dan sesungguhnya apa yang dibaca oleh Nabi ni sangat lunak. Talawah ni maksud dia lunak. Kalau orang putih dia kata beauty. Tak tahu nak abang. Dia sebagai satu orang bahasa, apabila dia dengar Nabi baca tu, oh, dia kata sedap, dia kata. Wa ma yaqulu hadza bashar. Dia kata ini bukan kata-kata manusia. Habis. Ini orang putih kata admit. Dia admit benda tu. Dia mengaku. Masya Allah. Dia kata ini bukan Muhammad mereka. Ini bukan kata-kata manusia. Wa qala liqaumih. Dia balik pergi jumpa kaum dia. Dia kata wallahi ma fikum rajulun a'lamu bil ash'ar minni wala a'lamu bi rijzihi wala bi qasidati minni. Demi Allah, dia kata kat geng dia. Dia kata demi Allah, tidak ada di kalangan hampa hak duk ada ni, tidak ada di kalangan kita-kita ni semua ni satu orang yang lebih alim tentang syair daripada aku. Demi Allah, dia kata dalam kalangan kita ni tidak ada orang yang lebih faham tentang qasidah dan sebagainya daripada aku. Syair, qasidah ini adalah alunan, perkataan-perkataan indah. Hampa tunjuk mai dekat aku satu orang yang lebih pandai karang bahasa indah dalam masyarakat kita ni selain pada aku. Dia kata, tidak ada orang yang boleh challenge aku dari segi kepandaian dalam bahasa Arab kita ni. Dia kata, ma yushbihu hadha alladhi yaqulu syai'an min hadha. Dia kata tak ada satu pun kata-kata hak Muhammad sebut tadi ni yang syair dan qasidah kita boleh tandingi perkataan itu. Dia sebut di depan kaum dia. Wa inna liqawlihi alladhi yaqulu halawatan wa inna alaihi lattalawatan. Dia kata demi Allah, apa yang Muhammad sebut itu sangat manis, sangat lunak dan sangat cantik didengar oleh sesiapa sahaja. Wa innahu la ya'lu wa ma yu'la. Dan apa yang Muhammad sebut itu sangat tinggi bahasa dia dan tidak ada bahasa lain yang boleh menandingi apa yang Muhammad sebut tadi. Dia sebut macam tu. Bila dia sebut macam tu, kafir Quraisy hadu ada ni, dia hantang dia pergi suruh dia challenge Nabi, suruh dia dah Nabi bagi jatuh. Bila dia balik mai cakap lagu tu, dia kata, wahai Al-Walid bin Al-Mughirah, kamu sudah kena sihir Muhammad. Dia berkata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, nak beritahunya apa? Quran ini sangat hebat. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, masalul ladzi yaqra'ul Quran wa huwa hafizun lahu ma'as safaratil kiramil bararah. وَمَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ وَهُوَ يَتَعَاهَدُهُ وَهُوَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ
falahu ajran. Atau kama qal, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata perumpamaan orang yang baca Quran kemudian dia hafal ayat Quran itu. Perumpamaan orang yang yaqra, yang baca Quran wa huwa hafiz, sedangkan dia orang yang hafaz Quran. Ma'as safaratil kiramil bararah. Nabi kata orang ini umpama dia duduk sama dengan malaikat yang baik-baik. Nabi kata tuan-tuan dalam hadis Al-Bukhari. Kalau tuan-tuan ada anak, seorang pergi belajar hafal Quran, sujud syukur pada Allah. Kalau satu orang manusia itu yaqra'ul Quran, dia baca Quran wa huwa hafiz, yang dia bukan baca macam kita baca, dia seorang yang hafiz, seorang yang hafaz Al-Quran, dia seorang hafiz membaca Al-Quran. Nabi kata aku letak dia ni sama dengan malaikat yang baik-baik. Wa mathalul ladzi yaqra wa huwa yata'ahadu wa huwa alaihi syadid. Nabi kata dan perumpamaan orang yang baca Quran dan dia pulun, dia tekun, dia sungguh-sungguh dalam nak membaca Al-Quran ini, wa huwa alaihi syadid, sedangkan susah bagi dia nak baca Quran tu. Dia bukan hafaz Quran, tapi dia tekun dengan baca Quran ni. Yang kadang-kadang nak boleh ke baca Quran itu syadid, susah bagi dia. Dia masalah lidah kerai, dia masalah dia ni dah tua dah, baru kenal huruf Quran misalnya. Jadi bila dia nak baca Quran, Quran ini syadid bagi dia. Dia nak bezakan ha dengan ha pun masalah bagi dia. Pasal lidah dia kerai, pasal dia ni lambat baru terbuka hati dengan Islam ni. Tapi dia pulun juga untuk nak reti Quran ini. Nabi kata falahu ajran, baginya 2 pahala. Ni, hak nak baca Quran susah ni tapi pulun juga ni, baginya 2 pahala. Satu, pahala baca Quran. Yang kedua, pahala atas ketekunan dan susah payah dia untuk nak pulun Quran. Allah bagi 2 pahala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal yaji'ul Qur'an yawmal qiyamah fayaqul ya Rabbi halih fayulbasu tajal karamah summa yaqul ya Rabbi zidhu fayalbasu hullatal karamah summa yaqul ya Rabbi irda anhu fayarda anhu fayuqalu lahu iqra warqa wa tuzadu bi kulli ayatin hasanah atau kama qal, hadis hasan sahih riwayat At-Tirmizi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata hari kiamat esok, di hari akhirat esok, Quran nanti mai ke depan ahli Quran. Ahli Quran ini siapa dia? Nombor 1 orang hafal Quran. Ini ahli Quran. Nombor 2 tak hafal Quran, tapi Quran tu ada dalam hati dia. Tidak akan berlalu 24 jam satu hari melainkan mata dia ada menatap lembaran Quran. Ini ahli Quran. Dia tidak hafaz Quran tapi dia komit. Dia wajibkan diri dia. Setiap pagi lepas subuh dia baca Quran. Macam setengah orang dia boleh komit diri dia. Ada satu orang telefon saya, dia kata, Ustaz, thank you so much. Orang putih, cakap orang putih. Dia kata, Ustaz, Assalamualaikum. Ustaz, dia kata, thank you so much. Dia kata, because of your lecture, dia kata, I now became a big fan of duha. Faham?
Kalau ustaz ni bila cakap orang putih, dandan dengan senyum dengan angguk. Tu yang kita takut kalau ustaz ni. Satu orang telefon, dia kata apa? Dia kata, Assalamualaikum Ustaz, thank you so much. Terima kasih banyak-banyak. Pasal apa? Dia kata, pasal saya duduk dengar kuliah Ustaz selalu duduk tekan tentang sembahyang duha. Now, dia kata, saya sudah pun jadi a big fan of duha. Sudah jadi satu orang, big fan ni nak kata apa? Kipas angin besar ke? Saya sudah jadi seorang peminat tegar kepada sembahyang duha. Saya tidak akan biar satu hari lepas tanpa saya sembahyang duha. Macam mana sibuk pun saya, duha saya mesti kena buat. Kalau hari itu saya nanti tunggu sampai masuk subuh, sembahyang subuh, lepas subuh saya baca Quran, lepas habis baca Quran saya tunggu sampai masuk waktu duha, saya sembahyang duha. Tengok-tengok hari itu dalam kuliah, ustaz abang pula dia kata waktu duha, ustaz kata waktu duha yang paling baik ialah pada waktu anak unta beralih tempat tidur. Nabi katalah hadis dia. Sembahyang duha tu bagus, tapi lagi bagus kalau sembahyang duha itu dibuat pada waktu yang paling bagus. Bila? Pada waktu anak unta beralih tempat tidur. Kenapa belah unta lah, bawa bila dia beralih. Lebih kurang time 10.30 ke 11. Kalau time kita. Lebih kurang pukul 10, 10.30, 11 macam tu. Anak unta beralih tempat tidur. Ustaz, dia kata since that time, bila ustaz abang aja kata time tu paling bagus, saya tunggu sampai time tu baru saya buat. Tapi saya tidak pernah miss duha daripada hari itu saya start sampai hari ini. Alhamdulillah. Ini pula hadis kita ada baca apa? Satu orang manusia yang menjadikan diri dia ahli Quran. Ahli Quran maksudnya apa? Satu orang sama ada dia hafaz Quran ataupun dia satu orang yang sangat mencintai Al-Quran. Kok mana cerita pun, ribut, taufan, hujan, panas, apapun, dia mesti dalam satu hari, dia peruntukkan masa untuk baca Quran. Dia ahli Quran. Hari kiamat esok, yaji'ul Quran yaumal qiyamah. Quran akan mai depan dia pada hari kiamat. Fayaqul, Quran kata, Ya Rabbi, halih. Quran mai di depan dia, di depan Allah. Quran kata, halih. Bagi pakaian kepada dia. Tuan-tuan, semua orang di padang mahsyar tidak ada pakaian. Kita semua esok dibangkitkan di padang mahsyar esok uratan. Dalam keadaan urah. Tak ada baju, tak ada sorak benang. Quran mai pada masa tu. Quran kata kepada Allah, dia kata, Ya Allah, halih. Bagi pakaian kepada dia ni. Fayalbasu tajal karamah, maka diberi kepada dia satu crown, satu mahkota kemuliaan. Diberi satu mahkota kemuliaan, diberi kemuliaan kepada dia. Summa yaqul, Ya Rabbi zidhu. Dah bagi mahkota kemuliaan, Quran kata lagi kepada Tuhan, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, zidhu, tambah lagi pakaian kepada dia. Fayulbasu hullatal karamah, maka diberi kepada dia pakaian kemuliaan. Summa yaqul, Quran kata lagi, Ya Rabbi irda anhu. Quran kata, wahai Tuhanku, bagilah keredaanmu kepada orang ini. Fayarda anhu, maka Allah bagi keredaan kepada orang itu. Quran ini tuan-tuan, jangan buang daripada hidup kita. Pasal apa? Kita buang dia, kita menempa susah di hari akhirat esok. Daripada peringkat kita paling bawah, Quran ini jangan tak baca. Sampai peringkat paling atas, apabila jadi pemerintah, jangan buang Quran daripada pemerintahan. Bila buat benda ni semua, dapat benda-benda ni, Quran mai di hari akhirat esok, dia jadi lawyer, mempertahankan kita di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayuqalu lahu, maka dikatakan baginya, Iqra. No, di hari akhirat esok, oleh kerana dia ahli Quran, dikatakan kepada dia, Iqra, bacalah Quran yang dulu kamu rajin baca. Warqa, dan naiklah kamu.
wa tuzadu bi kulli ayatin hasanah. Di hari akhirat esok, tiap-tiap ayat yang dia baca diangkat darjat dia satu kebaikan, satu kebaikan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kesimpulan dia. Satu, Al-Quran adalah kitab suci kita. Dan dia adalah mukjizat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, banyakkanlah baca Al-Quran. Banyakkanlah baca Al-Quran. Yang ketiga, cuba sedaya upaya hafallah ayat-ayat Al-Quran. Takat yang kita mampu. Quran kata apa? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah takat mana kamu mampu. Kita baca Quran ini, kita nak menambah takwa, takat mana boleh buat. Yang keempat, terlalu banyak keistimewaan yang dijanjikan oleh Allah kepada ahli Al-Quran. Yang kelima, hari ini sudah berapa hari bulan Rejab? 16 Rejab. Hari ini sudah 16 Rejab. Maknanya tinggal berbaki 1,5 bulan untuk masuk bulan Al-Quran. Untuk masuk bulan Ramadan. Elok dah kalau kita nak mula membaca Al-Quran. Elok dah. 1,5 bulan lagi nak masuk Ramadan, bulan yang Allah pilih untuk turun Quran ni. Nak main lagi 1,5 bulan lagi, boleh start dah untuk baca Quran lah ni. Bagi hak duk baca dah, double bacaan. Doublekan bacaan. Yang keenam, beruntunglah orang yang dipilih Allah untuk menjadi penghafaz Al-Quran. Mudah-mudahan muqaddimah itu memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 12. Bahrul Mazi jilid 12, muka surat 182. Muka surat 182. Kita masuk tajuk kecil masalah, dia kata memakai periuk belanga orang-orang kafir. Memakai periuk belanga orang-orang kafir. Ada satu orang komen dalam Facebook. Dia kata dia hanya memberi cadangan. Dia kata kalau boleh ustaz jangan guna perkataan kafir, kasar. Dia kata guna orang yang belum Islam. Dia kata. Kan? Betul apa yang dia kata betul. Tapi masalahnya tuan-tuan, dalam Quran Tuhan guna kafir. Dalam Quran Allah guna perkataan kafir. Tapi kalau kita nak sebut kafir itu dengan makna belum Islam, tak salah. Tapi menggunakan perkataan itu tidak salah. Itu nak beritahu yang tu. Ada satu sahabat saya buat tesis di peringkat PhD. Dalam tesis dia do repeat perkataan kafir. Supervisor dia, musyrif yang duk selia PhD dia ni, minta dia tukang macam Syekh tulis dalam Facebook ni lah. Dia kata banyak sangat ni kafir ni dengar. Dia kata ubah, hak mana kafir ubah bagi jadi belum Islam. Dia kata balik dekat supervisor dia, dekat musyrif dia, dia kata saya tak boleh ubah. Kalau ubah Quran pun kena ubah. Dia kata lawan aku tu pula. Dia lawan, kan? Supervisor kata kat dia, ikut suka hang. Kan? Jadi benda dua-dua pun bagus. Kalau kata kita guna perkataan memakai periuk belanga orang-orang yang belum Islam pun boleh. Tapi kalau kita nak guna memakai periuk belanga orang-orang kafir pun boleh. Sama macam kita nak kata babi ataupun kita nak kata khinzir, sama. Setengah orang dia dengar kata babi, dia dengar kasar. Babi. Dia kata tak usah sebut babi lah, sebut khinzir. Tapi menatang tu juga. Nah. Jadi kita memilih untuk baca apa yang tertulis di dalam kitab. Okey. Baik, memakai periuk belanga orang kafir dan memakai bekas makan dan bekas minum orang kafir, apa hukum dia? Ini kita gazette last month. Bulan lepas kita dah sebut dan kita dah buat cerita. Kita duduk pergi hotel, kita duduk makan minum dengan semua pinggan mangkuk yang duk ada di hotel itu. Memang kita kena pasal kita duduk di dalam sebuah negara yang majmuk, negara yang multiracial, yang ratio penduduk Malaysia hari ini sudah hampir sama, tuan-tuan. Tuan-tuan sedang tak sedang hari ini Islam dengan bukan Islam lebih kurang 50-50, lebih kurang.
Ada yang kata 49-51. Ratio orang Islam 51%, bukan Islam 49%. Maksud dia apa tuan-tuan? Sangat ramai bukan Islam di dalam bumi bertuah kita ini pada hari ini. Jadi isu-isu fiqh yang berkaitan dengan hal yang macam kita duk baca ni menjadi tajuk yang important, yang penting kita kena tahu. Okay? So dia kata, apa hukum pakai periuk belanga orang kapiang? Share periuk belanga dengan mereka ataupun gelas cawan dengan mereka. Dia kata memakai periuk belanga dan bekas makan minum orang kapiang itu ada padanya tafsil. Dia kata ada detail perbincangan. Ada perbincangan yang perlu diperhalusi. Dia kata, iaitu jika periuk belanga dan bekas makan minum itu tidak ditanak dan tidak dimasak dan tidak dibuat bekas masak barang yang najis, maka makruh memakainya sebelum dibasuh. Okey, kalau periuk belanga tu dia kata tak digunakan untuk masak babi misalnya. Tak guna untuk masak babi. Maksudnya okeylah. Periuk tu tak digunakan untuk buat kurma babi. Kan? Kira okey lah. Walaupun begitu, dalam mazhab Syafi'i dia kata apa? Basuh dulu. Walaupun kata tak pernah guna untuk buat babi, tapi kita tahu kata orang kafir duk guna periuk belanga tu. Basuh dulu, dia kata. Dan selepas kita basuh, kalau sekiranya sebelum dibasuh pakai, makruh, dia kata. Maka makruh memakainya sebelum dibasuh. Walaupun tahu kata tak pakai untuk masak babi. Kita tahu kata dia tak pakai untuk masak walaupun bukan babi, benda yang kita tak boleh makan. Bukan babi, tapi benda yang kita tak boleh makan. Contoh dia apa? Contoh dia apa? Dia buat masak kari kera. Kari kera. Dia buat. Kera ni bukan mughalazah, bukan nak kena samak dan sebagainya, tapi kita tak boleh makan kera ni. Okey? Basuh. Dia kata, no, periuk ni kita tak pernah guna untuk masak babi, untuk masak apa, tak pernah. Basuh dulu. Kalau kita guna juga sebelum dibasuh, makruh, dia kata. Dan jikalau sudah dibasuh, maka tiada makruh pada memakainya kerana periuk itu suci. Yalah, dia tak pernah guna untuk masak benda najis. Jadi dia memang suci. Tapi basuh dulu, dia kata. Walaupun benda tu suci, diyakini suci, basuh dulu, dia kata. Okey. Dan jika periuk belanga itu bekas makan minum orang kapiang, dibuatkan masak babi, dia kata. Dan juga bekas minum arak. Gelas tu digunakan untuk minum arak. Dan menggunakannya untuk benda najis, dia kata. Maka makruh memakainya kemudian daripada sudah dibasuh dan cuci. Dia kata periuk ni memang biasa duk buat ni korma babi ni. Tapi kita nak kena pakai juga. Kita ambil pergi duk samak dia, cuci, bagi bersih apa-apa semua. Kita guna untuk buat korma kambing. Kita basuh dulu, kita samak dulu, kita cuci bagi bersih. Lepas itu kita guna periuk tu untuk buat makanan yang halal. Apa hukum dia? Makruh juga. Walaupun sudah dicuci, makruh, dia kata. Tuan gamak tak? Bab hukum satu bab. Bab gamak tak gamak ni satu bab lain. Bagi kita yang duduk memang dalam masyarakat kita orang Islam, memang kita tak boleh lah, sorry lah, periuk lain duk ada banyak yang pergi duk berebut periuk hampa siapa. Tapi tuan-tuan, perbincangan yang dia bawa ni relevan dalam kes-kes saudara baru. Family bukan Islam, anak masuk Islam. Islam suruh buat baik dengan mak pak. Islam tak suruh dia keluar daripada rumah mak pak dia. Dia masih boleh duduk dengan mak pak dia. Tapi bila duduk, timbul masalah ni. Mak pak dia masak makan benda-benda haram, dia tak makan. Tapi saat lagi dia nak tanak nasi, dia nak buat apa untuk dia makan, dia nak pakai periuk yang sama misalnya. Macam mana dia nak buat? Dia kena samak dulu periuk tu. Kalau sah kata periuk tu digunakan untuk najis mughallazah, untuk babi dan sebagainya, dia kena samak dulu. Lepas tu dia guna untuk masak makan habuan dia. Tetapi dia kata apa? Tetap makruh. Tetap makruh. Kerana jijiknya dan kerana meluatnya kita pada makanan haram itu. Kerana jijik itu. Okey. Sebagaimana hukum makan di dalam bekas darah orang yang berbekam kemudian daripada basuhnya, sama.
dia duk guna mangkuk tu, haban duk bubuh darah bekam. Bekam, darah kotong. Bekam tu buh dalam bekas tu. Lepas tu kita pergi ambil bekas tu, pergi cuci-cuci basuh, buh nasi makan. Boleh tak boleh? Boleh. Dia kata tak ada salah tang mana. Tapi bekas tu bekas yang jijik. Bekas yang digunakan untuk bubuh darah kotong, darah bekam. Dia kata lagu tu. Sungguh pun bekas itu sudah cuci, tetapi oleh kerana jijiknya dan meluatnya nafsu kita kepada benda yang dibubuh tadi, maka makruh makan di dalamnya. Dia kata ini sila rujuk di dalam syarah Muslim yang membincangkan benda yang kita baca tadi. Saya tengok satu gambar di Jepun. Dia buat satu restoran, dia buat satu kedai makan, satu restoran. Daripada pintu masuk sampai semua benda ada dalam kedai tu, dia guna mangkuk jamban. Contoh, kita order tom yum contohlah. Tapi Jepun dia tak ada tom yum. Contoh, kita order tom yum, dia masak tom yum semua, dia main buh dalam mangkuk jamban. Kita pakai duk cedok daripada mangkuk jamban tu, buh dalam mangkuk kita makan. Benda tu bukan jamban hak orang duk pakai pun. Dia beli jamban baru daripada Kelang. Tetapi dia saja nak buat satu konsep bagi kedai dia. Konsep apa? Konsep pengotok. Siapa ada yang buat telefon, saya tolak pergi gambar tu pakai tengok. Tapi yang kata puak ni meneru pakai masuk pergi makan. Kedai tu nak kena booking dulu baru boleh dapat tempat makan. Segala benda ni, masakan segala semua dia buh lah mangkuk jamban, mangkuk jamban. Nak duduk bangku, nak duduk makan pun mangkuk jamban juga. Mangkuk jamban hak jenis duduk tu, tutup, duduk atas mangkuk tu, dan nak cedok pun daripada mangkuk jamban. Mangkuk jamban itu tidak pernah digunakan di toilet. Tetapi dia adalah satu benda yang menjijikkan. Faham tak yang dia nak abang ni? Ini yang dia nak bagi tahu. Kalau macam tu, makruh juga dia kata. Pasal apa? Pasal kita dah ingat dah. Mangkuk jamban. Walaupun tak pernah digunakan di jamban. Jadi, tu saya buat konsep tu lah. Buat konsep lain lah. Pergi buat cerita konsep cowboy ke apa pun tak apa. Daripada piduk bubuh mangkuk jamban penuh kedai ni. Kan? Baik. Sambung hadis tu, dia kata, Summa qala, Ya Rasulullah, inna bi ardi said, fa kaifa nasna'? Maka bertanya lagi Abu Sa'labah kepada Nabi SAW. Kata dia, Ya Rasulullah, sesungguhnya kami tinggal di bumi yang banyak aktiviti perburuan. Dia kata. Dan kami suka berburu. Maka bagaimana hukum makan binatang hasil buruan? Ini sahabat tanya Nabi. Kami duduk di kawasan orang suka memburu. Untuk duduk di belah Gering misalnya. Belah Gering. Mereka boleh duduk jual rusa, boleh duduk jual kijang. Tapi jangan duk abang dekat perhilitan. Jangan duk abang. Saya abang kat tuan-tuan, tuan-tuan jangan pergi abang kat perhilitan. Mereka boleh duduk jual. Pasal apa? Mereka duduk di area yang ada hutan dan ada binatang ni. Mereka pergi berburu dan mereka dapat rusa, dia dapat kijang. Okey? Dia ni, sahabat ni tanya Nabi, Abu Sa'labah ni tanya Nabi, dia kata, Ya Rasulullah, kami duduk di kawasan yang banyak aktiviti memburu. Apa hukum kami makan binatang buruan ni? Maka bagaimana kami buat perburuan kami itu? Macam mana cerita dengan binatang yang dapat hasil daripada buruan? Pakai panah misalnya. Panah cap kata kena rusa, rusa pun tumbang, mati. Boleh makan tak boleh makan? Itu maksudnya. Okay. Kalau zaman hari ini, dia kias ke satu yang lebih ni. Apa dia? Pakai apa? Pakai senapang. Boleh tak boleh kita pergi memburu, kita pakai senapang, tembak binatang, jatuh. Pergi tengok dah mati. Boleh makan tak boleh makan binatang yang ditembak tadi ni. Begitu. Lalu jawab Nabi SAW, faqala idza arsalta kalbakal mukallab wa dhakarta ismallah faqatala fakul. Nabi kata. Maka sabda Nabi SAW, apabila engkau lepas anjing engkau yang terpelajar. Anjing ni ada PhD ke apa?
Hang pakai anjing untuk digunakan untuk memburu binatang, dan anjing hang ni Nabi kata anjing yang terpelajar. Apa maksud anjing yang terpelajar? Anjing itu anjing yang ditrain, yang dilatih. Maksud dia apa? Kalau tuan dia kata pi, dia pi. Kalau tuan dia kata mai, dia mai. Kalau tuan dia kata duduk, dia duduk. Kalau tuan dia kata hang pi tangkap binatang tu, hang jangan buat apa, dia pi tangkap, dia tak buat apa. Itu dia panggil anjing yang terpelajar. Kalau hak tak terpelajar ataupun hak latah. Latah ada juga. Train dia tapi dia latah. Tuan dia kata kat dia, hang pi tangkap benda tu. Dia pi, dia cukup tangkap. Dia tangkap, dia latah. Dia baham makan setengah. Setengah lagi baru dia omel kat tuan dia. Hak latah, maka gugur daripada dia anjing terpelajar. Dah lah. Latah tak mahu. Sahabat ni tanya Nabi, dia kata macam mana? Nabi kata kalau hang duk memburu guna anjing, dan anjing hang ini anjing yang ditrain, yang diajak dia, dan sudah pandai anjing itu berburu, yakni apabila kamu train dia untuk memburu, dan apabila kamu panggil ia datang, dan apabila kamu nak lepas dia, kamu sebut nama Allah, yakni kamu ucap bismillah. Kerana mengucapkan bismillah masa nak lepas itu sunat, dia kata. Maka anjing itu pun memburu binatang yang kamu suruh dia buru. Lalu mati dibunuhnya binatang yang diburu itu. Maka makanlah hasil buruan yang dibunuh itu. Kerana anjing itu anjing pandai, dan dia pandai berburu. Apabila ia membunuh perburuan yang kamu suruh, maka jadilah ia menempati pisau pada membunuhnya. Itu dia Islam. Pakai anjing untuk guna berburu, masa nak lepas disunatkan kita lepas kata dia bismillah. Tapi anjing tu anjing yang dilatih. Dia pi, dia cukup binatang yang kita suruh dia cukup, dan binatang tu mati dengan kerana dia cukup. Makanlah binatang itu. Begitu. Sama kes kalau sekiranya kita guna senapang. Nak tembak burung sintang ataupun burung ayam-ayam. Bismillah. Pang bagi. Mati. Buat gulai makan. Tak ada masalah apa. Sambung hadis tu, wa in kana ghaira mukallab fadhukkiya fakul. Dan jika anjing itu, anjing yang engkau lepas memburu itu anjing yang tidak berpelajaran, hanya dihambatnya dengan suruh kamu, dan apabila dapat kepadanya lalu dimakannya binatang buruan itu, maka tidak boleh kamu makan binatang perburuan yang dibunuh oleh anjing yang tidak dilatih itu. Tetapi jika sempat disembelih akan dia, maka makanlah, iaitu halal dengan sebab sembelihan kamu. Kalau dia hidup lagi tak apa, kita pergi sembelih, binatang tu mati dengan sembelihan, maka boleh dimakan. Sabda Nabi SAW lagi, wa idza ramaita bisahmik wa dzakarta ismallah faqatala fakul. Dan apabila engkau memanah dengan anak panah engkau, yakni engkau lepaskan anak panah engkau daripada busarnya, dan engkau ucapkan bismillah, maka lalu anak panah itu kena binatang buruan itu sehingga mati, terbunuh binatang itu, maka makanlah olehmu akan daging binatang buruan itu. Jikalau tidak kamu sembelih sekalipun, kerana anak panah yang kamu lepas dan kena binatang buruan tadi menempati pisau sembelihan. Ini hukum fiqh. Bagi orang yang tahu, tak terkejut. Bagi orang yang baru tahu malam ni, terkejut. Weh, dia kata, biar betul ni kitab mazhab apa ni? Dia tanya lagu tu pula. Kitab ini mazhab Syafi'i. Dia lagu tu. Okey? Baik. Dan kata Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Masuk tajuk baru, dia kata, bab ma ja'a fil fa'rah tamutu fis samni. Ni tajuk penting, tuan-tuan. Cerita dia apa dia? Tentang bab yang datang pada menyatakan tikuih mati di dalam minyak sapi. Tikuih dengan main-main. Dulu kita tak tahu penyakit ni, lah baru tahu. Penyakit apa yang paling orang takut lah ni? Kencing tikuih. Bahasa sains dia panggil apa? Leptospirosis. Nak kena sebut sekali lagi. Sebut sekali lagi, silap pula. Penyakit ni, yang kata ayat kencing kucing ni, dia panggil leptospirosis. Nama tu dengar. Kencing tikuih. Dia begitu. Kan? Bahasa dia bagi tu leptospirosis ni, kita dengar ni. Leptospirosis.
leptospirosis. Apa tu? Penyakit apa? Kena kencing tikus. Oh, ni pun. Kan? Orang kata, dia duduk sihat ni, kemarin jumpa okey. Pasal apa yang kata hari ni mati apa? Tak tahu. Dia kata, tak tahu tiba-tiba koma. Pasal apa dia koma? Doktor kata kena leptospirosis. Apa tu? Kena apa tu? Kencing tikus. Oh. Kata. Bahayanya sesetengah menatang ni. Rupa-rupanya dalam hadis Nabi ada bagi tahu tentang benda ni. Kita ada satu keju ke, margarin ke, kita ada satu apakah, tikus gedebuk jatuh di dalam tu. Apa hukum masakan kita ataupun benda makan kita yang tikus terjun jatuh macam dalam tu? Ketahuilah saudaraku, tikus dan binatang lain apabila jatuh dia di dalam minyak sapi ataupun seumpamanya, maka boleh dilihat minyak sapi itu. Jika minyak sapi itu cayak, buang semuanya. Nabi kata. Okey. Jatuh dalam gulai. Tikus jatuh sekong dalam gulai. Allah sayangnya kata satu kawah tu kambing 2 ekor. Kambing 2 ekor. Bukan murah tuan-tuan. Kambing lah ni pun dah 700 setengah sekong. 2 ekor duduk dalam kawah tu. Harga kambing saja tak masuk dengan rempah ratus segala apa lagi. Harga kambing saja dah RM1,500. Dia kata apa? Celaka punya tikus. Dia kata, hang sekong pergi terjun jatuh. Nampak tuan? Dia nak marah. Baik, kita nak tahu dari segi hukum dia macam mana. Dia kata di sini, kalau sekiranya jatuh di dalam benda yang cayak, kuah dan sebagainya, ceruak pergi habis. Kuah tu ceruak pergi habis. Kerana jadi najis semua sekali. Dulu agama dia baca dari sudut najis tak najis. Hari ini dia baca dari segi apa? Bahaya tak bahaya. Nampak tak? Biasanya benda bernajis berbahaya. Nampak? Islam mendahului sains. Awal dah dia abang. Dia kata buang benda ni. Dan jika beku, dengar, ini kes dia berbeza. Dan jika minyak samin tadi tu beku, boleh dibuang tikus serta keliling tikus itu. Jatuh dalam mentega, jatuh dalam margarin, jatuh dalam keju, kedebuk jatuh sekong. Ambil tikus itu buang, korek buang hak keliling kawasan tikus itu jatuh. Korek buang, hak lain tu selamat, boleh makan lagi. Dia kata lagu tu. Kemudian hak baki di keliling tikus yang dibuang itu, makanlah akan dia. Jadi halal lagi baginya. Kerana tiada najis yang tinggal itu. Kajian sains mendapati apa? Betul. Kuman yang kata leptospirosis tadi, dia tak boleh bergerak di dalam benda yang beku. Masya Allah tuan-tuan. Hadis Nabi dulu, Nabi tak abang sehebat sains doa abang hari ni. Tapi dari segi asas benda yang Nabi abang itu, menepati dengan kajian sains yang dibuat kemudian hari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian itu adalah hadis riwayat At-Tirmizi. Kata dia, an Ibn Abbasin an Maimunah anna fa'arah waqa'at fi samnin famatat. Fasu'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala alquha wa ma hawlaha wa kuluh. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia mengambil daripada mak penakan dia yang menjadi isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Maimunah radhiyallahu anhuma, bahwasanya seekor tikus rumah jatuh di dalam minyak sapi sehingga mati tikus itu di dalam minyak sapi itu. Jadi di rumah isteri Nabi, tikus jatuh di atas minyak sapi dan tikus itu mati di situ. Maka sudahlah tuan minyak sapi itu tidak tahu hukum nak memakan minyak sapi itu, bukan nak memakan tikus itu, nak memakan minyak sapi itu. Kan boleh tak boleh makan minyak sapi yang tikus jatuh ni? Adakah halal minyak sapi itu ataupun haram dengan kerana jatuhnya najis tikus tadi? Begitu. Maka ditanya orang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan hukumnya. Biasalah lah ni pun tuan-tuan banyak duk pakai handphone macam-macam jenis ni. Rosak.
Kita pergi kedai Cina. Suruh dia repair. Masa kita pergi, dia duduk berdiri kat kaunter tu. Kita pun bagi kat dia. Elok dia ambil. Wah, dia kata ini, lu kena tinggal 2 jam. Nanti saat mai balik 2 jam. Nah, kita pun kata okey lah. Kita pergi ronda mana dulu. Kita mai balik tengok apa? Dia duk kena satu mi apa ke? Dengan phone kita duk ada di sebelah. Dia makan mi, dia duk makan binatang apa tu, tulang-tulang apa tu makan, dia duk pegang phone kita duk buat-buat tu, lagi dia sambung makan, kita mai duk tengok macam tu. Muka dia duk mai biru putih dah. Weh, kita kata dia hang makan apa tu? Wah, tak makan lagi dia kata. Bukan, hang makan apa tu? Wah, ini lu orang Islam tak boleh makan ya. Allah, kita kata. Tangan dia duk makan tu, dia duk pegang tulang tu, dia duk buang pergi tepi apa, dia duk pegang phone kita, dia duk buat setting apa ke. Allah. Telefon ustaz. Ustaz, nak kena samak pun saya. Pergi ya. Balik pergi duk pegang dengan kertas plastik, pergi duk bancuh air tanah duk tuang beruru tu, ambil air pula duk lepas 7 kali, lepas tu pergi ke bumi buang phone tu habis. Tuan-tuan pernah teringat tak benda macam ni duk jadi? Benda ni mesti jadi. Pasal apa? Pasal ratio, pasal nisbah Islam bukan Islam di Malaysia sudah nak sama. Bidang tu pula bidang mereka. Kalau ada orang kita pergi buka satu kedai repair handphone, wajib dah kita kena pergi kat dia. Tentu dah. Pasal selamat ni barang-barang kita ni. Tangan dia semua suci, lagi bersih. Kita duk pergi tempat ni pasal apa? Tak ada orang kita pergi duk buat kerja macam ni. Orang kita duk tunggu nak kerja dengan kerajaan. Orang kita tak mau pergi masuk bidang-bidang yang boleh cari makan bagus ni. Tak mau nak masuk. Pasal apa? Dia kata, ustaz tak boleh masuk bidang ni ustaz. Bidang ni mereka conquer semua. Kalau kita masuk pun, kita tak boleh nak lawan dengan mereka. Kita buka kedai repair handphone ustaz. Dia hantar mai spare part dekat kita. Dia bagi dekat kita harga RM30. Sedangkan dia bagi dekat kedai bangsa dia bagi dekat mereka RM20. Mereka ambil daripada dia RM20, mereka jual RM30. Kita pun dah dapat RM30, kita nak jual apa duit? Kita jual RM35, orang tak main. Mereka kata main, beza RM5 daripada kedai tu. Kita duk tunggu, ayak liang duk meleleh, ayak mata duk meleleh, tutup kedai. Tuan nampak tak masalah duk jadi hari ni? Masalah duk jadi ni macam ni. Pasal apa? Pasal bidang ini sudah di-conquer. Bidang ini sudah dimonopoli. Bidang ini sudah dikontrol oleh mereka semua. Maka orang Islam hari ini, kalau boleh kerajaan ni kena tengok macam mana nak buat. Orang Islam ni tak mau jadi consumer, jadi pengguna sahaja. Orang Islam ni kena pergi buka kelang. Orang Islam ni bukan sampai nak jadi supplier aja, kena pergi buka kelang. Itu sebab bila Tan Sri Syed Mokhtar Al-Bukhari duk mengembangkan dia punya empire perniagaan dia, tidak sepatutnya orang Melayu, orang Islam nak berdengki dengan dia. Tak sepatutnya. Pasal apa? Pasal bila dia kaya, dia boleh buat ni. Benda-benda hak kita nak kena buat lama dah ni. Duk tunggu dia buat. Terus duk berdengki dengan dia. Terus duk kata dia ni koroni. Terus duk kata macam tu, macam ni dekat dia. Dia orang Islam. Dia orang Al-Islam. Orang Al-Islam. Bila dia naik, tak banyak sikit tumpah dia kepada kita, orang Islam. Tak banyak sikit sumbangan dia kepada kita, orang Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia duk masuk dalam WhatsApp, duk hantar ni. Kata dia ni lah ni, kelang roti pun dia punya, gula pun dia nak beli, yang nu dia nak ambil. Biar pergi kat dia lah. Daripada bukan orang Islam ambil, biar orang Islam ambil. Kalau kita tak mau bagi kat dia, kita pergi. Tapi kita nak pergi, kita nak beli apa? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Janganlah, jangan macam tu. Nah, cuba kita berbangga dengan orang kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So, apabila sahabat tanya Nabi tentang benda ni, macam mana cerita ni kami kalau jadi benda-benda macam ni, Nabi SAW pun bagi tahu, kalaulah sekiranya menatang ni tikuih ni jatuh dalam benda yang beku, buang tikuih tu, buang hak keliling dia, hak lain boleh makan. Tapi kalau jatuh dalam benda cayang, buang semua. Nabi kata lagu tu.
Baik, kemudian tengok bawah tu masalah tikuih mati ataupun najis-najis jatuh di dalam minyak sapi atau apa-apa minyak ataupun ke dalam minuman sirap misalnya. Natang jatuh dalam air minum kita atau jatuh di dalam gulai ataupun di dalam periuk yang masak sayur dan sebagainya ataupun lainnya, apa hukumnya? Kata Imam Nawawi di dalam Syarah Al-Muhazzab, telah berkata ashab kita, bermula hukumnya seperti barang yang di dalam hadis pada masalah tadi, iaitu jika cair ia, nescaya menajis ia akan dia. Sama juga, jatuh dalam gulai, jatuh dalam sayur, jatuh dalam minuman, jatuh dalam berbagai-bagai benda ni, kalau jatuh dalam benda cair jadi najis. Dan jika beku, boleh dibuang najis itu dan buang kawasan keliling yang mengenainya, maka kekal yang tinggal itu, yang baki itu suci. Baik, kata ashab kita, dan dhabit yang dikatakan beku itu apa dia? Iaitu apabila diambil daripada sikit, tidak bercantum dan tidak bersatu barang yang tinggal. Tu nak abang kata beku tu. Beku macam majrin, tikus jatuh, gedebuk kata. Jatuh dalam pelantar, dalam majrin. Kita korek buang tikus itu, kita buang kawasan keliling tikus itu, hak tinggal itu dia bercantum balik tak? Tak, dia duduk kekal, tinggal berlubang. Maka itu dipanggil beku. Dia kata. Kalau bila kita korek buang, dia cantum balik. Maknanya itu cair. Dia kata. Itu nak beza di antara cair dengan beku. Dan jika ada kekal berlubang tempat yang diambil itu, maka itu dianggap sebagai beku. Maka jika bercantum dan bersatu sampai penuh balik, yang baki itu akan tempat ambil tadi, maka itu namanya cair. Dia kata, masalah minyak yang jatuh najis ke dalamnya, apa hukumnya? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam Syarah Al-Muhazzab, ini satu perbincangan, satu cawangan. Dan berkata Al-Khitabi, telah bersalah-salahan ulama pada minyak apabila jatuh najis ke dalam minyak. Maka kata satu jemaah daripada ashabul hadis, lihat kitab Perbendaharaan Ilmu, juzuk yang kedua, ada terang benda ni dengan detail. Tiada harus mengambil faedah dengan minyak yang jatuh najis ke dalamnya dengan apa jalan sekalipun. Satu. Sabda Nabi SAW, fala taqrabuhu. Artinya, maka janganlah sekalian kamu menghampiri akan minyak yang jatuh najis ke dalam dia. Kata Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi, minyak itu menjadi najis, maka tiada harus makan dan tiada harus minum dan tiada harus digunakan, akan jadi minyak untuk pelita dan tidak harus menjualnya. Imam Hanafi tegas. Kalau minyak tu minyak makan, benda najis jatuh, buang, dia kata. Kalau minyak atau minyak yang nak digunakan untuk pelita minyak tanah kita, jatuh najis, Imam Hanafi kata buang juga. Bukan kata tak boleh makan, tak boleh minum, guna pun tak boleh, dia kata. Bukan kata hang guna tak boleh, hang nak pergi jual ke orang boleh, jual ke orang pun tak boleh, dia kata. Tegas sangat Imam Hanafi dalam bab ni. Dan kata Imam Syafi'i, yang ni tuan-tuan dengar elok. Dan kata Imam Syafi'i, tiada harus dimakan dan tiada harus menjualnya. Imam Syafi'i, mazhab kita, dia kata kalau minyak tu minyak makan, najis jatuh dalam minyak tu, tak boleh makan dah minyak tu. Nak pergi jual ke orang pun tak boleh, kata Imam Syafi'i. Tetapi harus dibuat minyak pelita. Tapi kalau minyak tu minyak nak guna untuk pelita, najis jatuh, biar pergi kat dia, kita cucuh pelita bagi menyala, kata Imam Syafi'i. Beza Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi, dia kata apa? Nak buat minyak pelita pun tak boleh, pituang habis semua. Itu beza Imam Hanafi dengan Imam Syafi'i dalam kes minyak yang najis jatuh ke dalam dia. Dan kata Daud, ni Daud mana pula ni? Daud tak duduk keluar main Daud ni. Dan kata Daud ini satu mazhab kecil. Mazhab kecil. Yang kita duk kenal ni berapa mazhab? 4. Yang paling senior Hanafi. Second Maliki. Third Syafi'i. Yang keempat Hambali. Tapi di sana ada mazhab-mazhab kecil lagi yang tidak popular, tetapi dia hidup secara kelompok-kelompok kecil. Contohnya apa? Mazhab Daud Az-Zahiri, orang panggil dia. Dia punya method dia senang ya. Dia baca zahir dia pegang zahir. Habis. Daud Az-Zahiri. Ada mazhab Sufyan Ats-Tsauri. Pernah dengar nama? Sufyan Ats-Tsauri, dia juga berdiri imam mazhab, tetapi mazhab kecil. Hanya popular di kalangan dia ya. Orang yang duduk di kampung dia saja ikut dia. Okey. Baik, kata Daud, jika ada
Jika ia itu minyak sapi, tengok tu ayat dia tu. Jika ia itu minyak sapi, tiada harus jualnya dan tiada harus makannya ataupun tiada harus minumnya. Kalau dia jenis yang makan minum, tak boleh, kata dia. Dan jika ia lain daripada minyak sapi, tiada haram makan dan tiada haram jualnya. Itu kata Daud Az-Zahiri. Tu saya bacalah depan ni semua buat bagi pening aja. Kita ikut Imam Syafi'i kata apa tadi? Makan minum boleh tak boleh? Minyak yang dimasukin najis, makan minum boleh tak boleh? Tak boleh. Jual boleh tak boleh? Imam Syafi'i, celaru dah, nampak celaru dah. Imam Syafi'i kata makan minum boleh tak boleh? Tak boleh. Jual boleh tak boleh? Jangan dia buat pening tadi. Mai Daud jadi mai Abu Hanifah, lalai tak tahu kita ni mazhab apa ni? Syafi'i. Okey, masalah. Burung jatuh di dalam belanga, yang belanga itu dua ada atas api dapur. Burung ni tak pasal-pasal harakiri terjun masuk dalam belanga kita. Harakiri, tahu harakiri? Dia kira nak bunuh diri dengan cara lagu tu. Tak tahu dia apa satu frust dalam hidup dia, kita tak tahu. Burung, dia dunia dia. Markah lari ke, apakah menyaga jatuh ke, apa tak tahu. Burung ni punya cerita kita tak tahu. Tapi kita tengah duk masak, kari kita tengah duk gulu-gulu, dia main utum, dia pacak masuk dalam belanga kita. Jahanam. Ni saat lagi pukul 11 orang nak makan kenduri. Masa ni lah dia main harakiri dalam belanga kita di rumah kenduri ni. Burung jatuh di dalam belanga atas api dapur, lalu mati ia di dalam periuk itu. Apa hukum gulai ataupun sebagainya? Pi tuan-tuan, kalau jadi macam ni pi ya. Kenduri masak di rumah. Nak makan pukul 11. Pukul 9.30, pukul 10 ni kira duk nak siap dah. Syekh ni main terjun. Blok masuk dalam tu. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam Syarah Al-Muhazzab, ini satu cawangan lagi, dan telah berkata Al-Abdari, jikalau diletakkan belanga atas api dapur dan ada di dalamnya daging hadu masak, tiba-tiba jatuh burung di dalamnya lalu meninggal dunia, maka dikeluarkan burung itu. Ni Al-Abdari kata, kalau Syekh ni mai junam dalam belanga kita, bluk mati dalam tu. Dia kata pi cedok bawa keluar burung ni, nescaya jadilah barang yang di dalam belanga itu najis. Dia kata pi. Maka dicurahkan kuahnya, tak makan kenduri lah pi sebelah lagi. Dan tiada harus makan akan daging yang ada di dalam belanga itu, melainkan kemudian daripada dibasuh segala daging-daging lembu yang ada dalam tu. Ceruk buang kuah dia, daging tu bawa pi duk basuh lain. Orang duk main salam dengan tuan rumah. Maka hukumnya pada mazhab Syafi'i, maka inilah hukumnya pada mazhab Syafi'i. Syafi'i pun kata lagu tu juga. Punggah kita tuan-tuan. Jadi pastikan masak di rumah kenduri ini di tempat yang burung tak boleh duk main junam terjun dalam belanga kita. Dan itulah hukumnya pada mazhab Syafi'i, dan dengan dialah berkata sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas. Dan kata Malik, ada dua riwayat mazhab Maliki. Imam Malik kata, yang pertama dia kata sama macam mazhab Syafi'i, kata tuang kuah tu semua, daging ambil pergi basuh lain, lepas tu start lain masak. Jaga, minta rela jaga, jangan bagi tukang masak lari aja. Yang tu tukang masak dia pun tuan-tuan jangan buat pasal. Kita nak kenduri, kita pergi panggil orang, kita tak teringat ke bajet kita. Kita tak ingat. Kita habaq kat tukang masak, saya nak panggil dalam lingkungan lebih kurang dalam 2,000 orang. Tukang masak kata, betul Ustaz? 2,000? InsyaAllah 2,000 ya. Okey. Katalah saya panggil. Nak buat kenduri kahwin anak. Masjid mana pergi mengajar, saya panggil. Masjid mana pergi mengajar, saya panggil. Masjid mana pergi mengajar, saya panggil. Dia main 10,000 orang lah. Tapi kat tukang masak, saya abang dalam 2,000 ya. Tak ada nak lohok. Habis lah, clear semua. Start makan pukul 11. Pukul 1 habis. Jemputan pukul 5. Pukul 1 habis. Tukang masak muka ni dah jadi besar biji kurma dah. Tukang masak ni, hadut jaga gerau ni, muka dah jadi besar biji kurma dah. Mai kat kita abang, Ustaz, habis ya Ustaz? Kita pula pergi buat bingung. Hampa masak apa-apa? Pergi tanya dia begitu. Dia pun mula, dia kata, Ustaz kata apa-apa?
Saya bukan kata 2,000 hari tu. Kami masak 2,500 Ustaz. Lepas bila orang masak bagi lebih. Lepas tu kami masak 2,500 Ustaz. Kami nak tumpang kenduri lagi. Ada takkan bukit satu dah habis dia nak marah tukang masak. Tukang masak kata, Ustaz, kami buat kerja gotong royong tau. Pasal duk ingat Ustaz duk mengajak kami. Dia malah nak jadilah. Dalam pada tu, bah rombongan pula main berhenti. Nu, panggil sampai Kuala Lumpur mana nu. Bah rombongan duk main berhenti 2 biji lagi. Tukang masak, Ustaz, Assalamualaikum. Kita takat ni aja persahabatan kita. Lepas ni Ustaz nak apa kat kami, Ustaz punya pasal. Assalamualaikum. Dia kata dia pergi gitu ya. Macam mana tuan-tuan? Sama kes dengan burung mai terjun masuk dalam belanga ni. Sama juga. Pelum kata masuk. Orang dah nak makan dah lagi setengah jam. Sini nak kena cerak buang. Daging nak kena piduk wesuh pula. Lepas tu nak kena penat lain. Nak masak lain. Nak kena duk tomeh lain. Kacau tuan. So, pengajaran daripada apa yang kita duk baca ni apa dia? Masak di tempat yang selamat daripada kemungkinan nak jadi benda-benda macam ni. Kena jaga. Benda-benda macam ni kena jaga. Tajuk akan datang tuan-tuan. Tajuk yang akan datang, insya-Allah kita baca dalam bulan 9 atau bulan 10. Pasal bulan depan cuti sekolah. Tak ada. Lepas tu puasa. Tak ada. Lepas tu raya. Tak ada. Jadi panjang umur, sihat, kita nanti baca bulan 9 kot. Baru baca pula tajuk yang akan datang ni dia nanti mai tuan-tuan, benda yang lagi penting untuk kita tahu. Daripada sesimpel-simpel benda. Dia kata kita makanan ataupun minuman ni kena tutup. Tuan-tuan tengok dah orang tua-tua dulu, rumah ni nak pergi hantar di rumah tu. Ni rumah ni nak pergi hantar di rumah tu gulai sepinggan. Dia buh apa? Dia ambil daun sekepin buh dia atas. Dia ambil daun, dia kepak daun bunga cempar ke apa, pokok bunga cempar, apa pun dia kepak satu, dia buah dia atas. Kita ni, kita tak tahu. Jadi fikir, buah apa daun sekepin tu ni tak tutup. Rupanya ada hadis suruh tutup makanan ni. Bekas inak, dia panggil inak, alif nun alif hamzah. Inak ni bekas apa? Bekas hayang. Cerek ke teko ke apa ke bekas hayang. Dia suruh tutup. Pasal apa tuan-tuan? Duk masuk dah dalam surah abang. Cerita apa? Spider. Poison spider. Lebah-lebah beracun. Dia pergi masuk kot corong cerek masak ayak ni. Kan cerek dah ni dia ada katup tu. Bila dia mendidih dia riau. Kot muncung tu dia tutup tu rupanya Nabi suruh. Bukan Cina buat cerek tu suruh. Tak. Nabi suruh rupanya. Pasal apa? Pasal bekas hayang kalau ada ruang terbuka, dia memungkinkan benda yang beracun masuk. Labah-labah beracun. Pergi merayap-merayap dia masuk kot lubang cerek tu. Dia terjun pergi dalam ayak masak tu. Ayak tu sudah jadi racun. Kita tak tahu cerita. Kita main-main pegang, terus tuang, minum. Minum-minum dia main satu macam. Meninggal dunia, tuan-tuan. Mati. Pasal apa? Pasal punca dia, kita tak baca pesan-pesan Nabi SAW. Ini pesan Nabi. Ini tajuk-tajuk ni Islam ni kita tengok kadang-kadang very simple, tapi benda-benda ni semua dia membawa satu yang baik untuk kita semua. Tajuk yang berikut tu dia kata semut atau lalat ataupun labah-labah jatuh dalam periuk ataupun belanga. Mai cukup dah. Labah-labah mai dah. Sehinggalah hancur ia di dalamnya. Benda-benda ni benda kecil, dia masuk-masuk pi dia hancur pi dalam ayak tu. Maka apa hukumnya? Kata Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, pada awal kitab Al-Halal wal-Haram, jikalau jatuh lalat ataupun labah-labah ke dalam periuk ataupun belanga gulai, yang ni labah-labah yang tak beracun, jatuh dalam periuk ataupun belanga dan sebagainya, dan jadi masak ya sama dengan benda yang ada di dalam belanga tu, dia benda halus, masuk pi dia hilang dalam belanga kita tu, tak tahu kata ada di dalam tu, maka tiadalah haram makan gulai dan apa yang dimasak di dalam periuk dan belanga itu. Kerana haram makan lalat dan semut dan seumpamanya itu kerana luatnya. Semut ni kalau makan, dia tak memudaratkan kita. Dia tak memudaratkan. Cuma kita ni bukan jenis makan semut yang tu ya. Adakah manusia makan semut? Tengok semut ni, lihat merambu lagu duk pidur, duk isap dengan straw, duk ikut semut. Tak ada.
Nama kata manusia tak makan semut. Pasal apa? Pasal kita melihat semut ni sebagai satu benda yang diluati. Benda yang bukan makanan kita. So benda ni kalau masuk dalam makanan, dia tidak membawa kepada mudarat. Dia kata. Dan tiada terbilang meluat pada masa itu. Apatah lagi kalau dia masuk kita tak tahu. Dan dia hilang di dalam makanan itu. Maka hilanglah meluat itu. Karena kita tak tahu. Dia kata. Baik. Kemudian daging ataupun kulit manusia. Ini lagi karut lah. Daging manusia ataupun kulit manusia jatuh berkeping-keping, jatuh dalam gulai ataupun dalam nasi, apa hukum dia? Buat nasi gam biryani. Dalam nasi itu ada daging, ada apa? Rupanya dalam banyak-banyak daging tu ada daging tukang masak sekutui. Kacau. Dia kata apa hukumnya benda ni? Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala di dalam Syarah Muslim, telah berkata Imam Ghazali, jikalau jatuh di dalam masakan itu satu juzuk daripada daging anak Adam yang mati, tiada halal dimakan suatu daripada masakan itu. Dia ni kencing manis ke apa pun tak tahu, jadi kedebuk jatuh seketui, daging badan dia jatuh masuk dalam masakan tu. Kalau tahu kat kita, haram makan. Tak boleh makan daging manusia ni, tak boleh makan. Baru ni kan tuan-tuan dapat WhatsApp, disebarkan, diviralkan satu WhatsApp, kononnya Mufti Saudi memfatwakan halal makan, suami halal makan daging isteri dia. Viral, semua orang dapat. Kan? Siapa yang sebar tak tahu. Tersebarnya benda ni sampai ke Saudi sendiri. Keluar main di Malaysia ni royo rendah apa-apa semua, tapi keluar dalam teks Arab, dalam teks bahasa Arab. Kononnya Mufti Saudi telah memfatwakan suami halal makan daging isteri. Keluar viral. Jadi geng-geng ustaz boleh duk baca bahasa Arab ni, baca astagfirullah, dia teruk puak Wahabi ni, pi bubuh Wahabi tak pasal-pasal. Kan? Dan memang duk tak suka dah dekat Wahabi, bila mai kata Mufti Saudi kata, bagi seketui atas dari Mufti tu. Benda ni viral sampai Saudi pun dapat tahu. Segera jabatan mufti daripada di sana keluarkan satu kenyataan bahawa itu fitnah. Mufti dia tidak pernah pun keluar fatwa macam tu. Nampak tuan? Ni kerja siapa? Sama-sama orang Islam punya kerja. Dia pergi buat keluar benda macam ni dengan tujuan nak jatuhkan kawan tu, sedangkan benda ni tidak ada untung. Sebaliknya membawa rugi kepada kesatuan umat Islam. Ayuh keluar balik, dia clarify. Tak tak. Baik. Soalnya lah ni, daging manusia ni, kalau jatuh dalam masakan, boleh tak boleh makan? Dia kata tak boleh. Haram makan daging anak Adam yang mati. Tiada halal dimakan suatu daripada masakan itu. Sehingga jikalau adalah daging anak Adam itu, setimbangan mayam beratnya sekalipun, walaupun kecil aja, cebisan daging dia masuk, tak boleh makan. Pasal apa? Haram juga masakan itu. Bukannya kerana daging manusia itu najis. Sesungguhnya anak Adam yang mati itu suci atas qaul yang sahih. Daging manusia bila mati ini bukan najis. Badan dia suci. Dia bukan najis. Tetapi makan anak Adam itu haram kerana hurmahnya. Kerana kehormatan diri anak Adam itu. Manusia tidak boleh makan manusia. Begitu. Bukannya kerana kita meluat kepada bangkai, tetapi kerana kehormatan badan manusia itu terpelihara. Bersalahan lalat, maka iaitu kita benci kerana kita meluat kepadanya. Inilah kalam Imam Al-Ghazali. Dan yang terpilih lagi yang sahih, bahawa tiada haram masak-masakan pada masalah daging anak Adam itu. Kerana sudah jadi habis. Masuk tak tahu, kita pun tak tahu, tak jadi apa. Dia kata maka iaitu seperti air kencing dan seumpamanya. Apabila jatuh ia di dalam air lebih daripada 2 kolah, maka itu harus memakan semuanya. Dan selagi mana ia tidak berubah. Baik, wallahu a'lam. Lepas ni insya-Allah kita masuk fin nahyi anil akli wasyurbi bishimal. Ini tajuk penting. Lepas ni kita akan masuk insya-Allah tegahan makan ataupun minum dengan tangan kiri.
Dia ada satu cerita zaman Sayyidina Umar, tuan-tuan. Zaman Sayyidina Umar. Sebab hadis nanti kita baca hadis ni, Nabi marah sungguh orang makan dengan tangan kiri. Makan ataupun minum dengan tangan kiri, Nabi marah sungguh. Kemudian dia akan bincang hukum dia. Jadi hukumnya, adakah Nabi marah sungguh ni hukumnya haram ataupun hukum dia makruh? Itu ada pembincangan. Tapi berlaku zaman Sayyidina Umar. Zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Kan zaman Sayyidina Umar jadi banyak perang. Pasal Sayyidina Umar zaman pemerintahan dia 2/3 dunia bawah kekuasaan dia. Di antara perang besar yang berlaku zaman Sayyidina Umar ialah perang dia panggil Qadisiyah. Di mana ni Qadisiyah ni? Di Iraq. Umar hantar tentera pergi perang di kawasan Iraq. Kawasan yang pada masa itu dikuasai oleh Parsi. Umar hantar tentera pergi perang. Perang kalah. Perang kalah. Umar sampai naik pening kepala. Apa hal ni? Akhirnya Umar pilih Sa'ad bin Abi Waqqas. Umar pilih Sa'ad bin Abi Waqqas, hantar pergi untuk pimpin tentera masuk dalam perang Qadisiyah ni. Qadisiyah ni nama tempat di Iraq sana. Hantar pergi. Pasal apa? Kalau menang perang ni, bermakna Islam berjaya menewaskan kerajaan Parsi yang besar. Hantar Sa'ad bin Abi Waqqas pergi. Tentera Islam pada masa tu sekitar 50,000 orang saja. Dalam setengah kata 48,000. Sedangkan tentera Parsi ada 130,000 orang. Berapa kali ganda? 3 kali ganda lebih bilangan tentera musuh. Tapi Islam bukan tak biasa pi bilangan tentera sikit tapi menang. Tapi hak ni tak boleh menang. Bila Umar hantar Sa'ad bin Abi Waqqas, Umar bagi satu surat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Isi kandungan surat tu Umar kata apa? Aku seru kepada hang, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, dan tentera yang hang nak pimpin. Aku seru kepada hampa semua supaya bertakwa kepada Allah pada setiap waktu dan jangan derhaka Allah dan jangan buat maksiat. Kelebihan kita orang Islam, kelebihan kita ialah kita adalah pasukan yang tidak buat maksiat dan kita tidak derhaka Allah. Itu kelebihan kita yang membolehkan kita menang. Sedangkan musuh, mereka derhaka Allah dan mereka ahli maksiat. Tapi apabila tentera Islam buat maksiat, tidak ada beza tentera Islam dan tentera musuh. Maka lebih dekat mereka, pasal mereka ramai. Dia kata. Jadi Umar kata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, aku pesan dekat hang dan tentera yang hang nak bawa, pastikan jangan buat walaupun maksiat kecil. Dan ingat Umar kata bahawa Raqib dan Atid dua ada di kiri kanan hampa dan mengawasi hampa pada setiap masa. Nampak tuan-tuan? Macam tu punya semangat dia bagi. Macam tu punya pesan dia bagi. Sa'ad bin Abi Waqqas pimpin tentera lebih kurang 48,000, 50,000 orang lawan 130,000 orang. Allah anugerahkan kemenangan. Okey, yang tu bukan nak cerita. Yang tu baru gezet. Cerita dia apa? Semasa Umar menjadi khalifah satu hari, dia berjumpa dengan satu orang duk makan dengan tangan kiri. Umar marah. Umar kata hantar dak Nabi berapa punya marah dengan orang makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Dah Umar kata lagu tu, dia tak jawab apa dekat Umar. Pasal Umar tegung di depan orang. Semua orang duk ada, dia tak jawab apa. Tapi dia sengak. Bila Umar pi, dia makan lagi dengan tangan kiri. Umar hot. Dia kata apa punya manusia hang ni. Aku cakap, aku tegung, aku habaq kata ini Nabi hang. Bila dah orang semua tak ada, dia mai jumpa Umar. Dia kata apa dekat Sayyidina Umar? Dia kata, ya Amiral Mukminin, maafkan saya. Saya tak ada tangan kanan. Tuan, maafkan saya. Dia kata, saya tak ada tangan kanan. Buka-buka tengok tak ada tangan. Tangan saya dicanteh semasa perang Qadisiyah. Menangis Umar, tuan-tuan. Menangis Umar. Selanjutnya kita nanti baca hadis macam mana marah Nabi kepada orang yang duk main tangan kiri ni. Marah Nabi itu sampai macam mana? Maka tidak heranlah Umar marah bila tengok benda ni, kerana Nabi marah.
Tapi Umar kemudiannya rasa sangat bersalah. Pasal apa? Pasal dia marah silap orang. Dan kita akan jumpa lagi hadis dalam kitab. Dalam kitab kita baca ni, kita nanti jumpa satu hadis bagaimana satu orang yang Nabi tegur dia. Nabi tegur dia atas satu kesalahan. Dia buat tak heran dengan teguran Nabi. Satu bencana turun kepada dia. InsyaAllah kita akan jumpa bulan 9 nanti. Abang sikit aja. Lepas ni insya-Allah kita akan masuk ma jaa fi la'qil asabi' ba'da al-akli. Itu cerita tentang lepas makan disuruh jilat jari. Dengar dulu tajuk dia saja. Lepas makan suruh jilat jari. Habang dulu. Pasal apa? Pasal ramai orang dia jadi geli bila tengok orang jilat jari. Salah duduk geli orang jilat jari. Dan kawah jilat jari tu pun jangan lebih-lebih. Ini dua-dua nak kena abang. Jilat jari itu sunnah Nabi. Tapi Nabi tak jilat lagu dia jilat. Sampai kecup-cupup bunyi kecup-cupup. Oh, macam gambar kartun punya jilat jari ni. Itu pun tak boleh. Jadi dia nak balance tu. Kita nanti tengok hadis Nabi. Macam mana nak balance antara dua tu. Kemudian dia akan main tajuk yang kecil-kecil. Tapi ini adab tuan-tuan. Ini kena belajar. Dia kata fil luqmah tasqut. Cerita bila kita makan, kita suap ada benda jatuh. Nasi jatuh bertabung dan sebagainya. Apa hadis Nabi sebut tentang benda ni? Apa Nabi? Benda very simple. Tapi ramai orang tak jaga benda-benda macam ni. Lepas itu dia main fi karahiyatil akli fi wasti ta'am. Ni adab ni, hadis-hadis adab. Larang kita ni bila makan pergi duduk hanggau depan orang. Tahu hanggau? Kita duduk makan, ni ada hidang, ni ada 4-5 mata ke apa ke. Kita makan, ambil hanu sana dulu. Pasal apa? Dia kata tak kasih. Depan saya timun saja, dia kata. Ayam pocik tu balik tu, dia kata. Dua ada dalam talam ni, dua ada 4 orang, mereka buat 3 ketui. Mereka buat 3 ketui. Saya ada buat lambat lagi. Baik, dia nanti nak main, boleh tak boleh pergi buat kerja lagu tu, pergi duk hangga ambil hadapan orang. Lepas tu dia main fi karahiyati akli thum wal basal wal kurras. Ada setengah baca wal karras. Ditegah kita makan bawang dengan segala jenisnya. Bawang memang kita pun ada bawang putih, dia ada bawang merah, dia ada bawang besar, bawang apa lagi ada? Bawang goreng. Kan? Arab pun serupa, dia ada thum, thawawmin, thum. Dia ada basal, dia ada karas ataupun kuras. Jenis-jenis bawang dilarang. Kalau bawang dilarang, Marlboro lebih lagi lah. Lepas raya insya-Allah. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Innal insana ladzina اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراط مستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.